Kalau betul-betul anime lah masa Jepun dan sebagainya, aku rasa anime aku yang pertama, ya aku memang sedikit lewat tu dah party, adalah Law of Wiki. Oh. Ya, dia keluar dekat channel Animax. Masa betul. Animax baru keluar kan. Tapi dia, aku rasa itu antara anime yang aku sangat suka, tapi aku rasa dia underrated gila. Ya, agak lah. Dia tak sempat nak menjadi legend. Sebab zaman tu tak ada orang kata renaissance anime lagi. Yang aku boleh katakan mungkin apabila macam Naruto dan sebagainya, masa tu dia keluar, time tu memang populariti mencanak lah. So di sebelum tu kalau tak silap kan. Ya, sama juga. Kat sini kita melihatkan Nerpeko, damage tertinggi tadi. Masih lagi Iron Pro, so sebenarnya masa zaman Naruto keluar, ia keluar kat TV3. Dragon Ball RTM. Ya, RTM 2 kan, Sabtu dan Ahad. Bleach tak silap aku dekat NTV7, tapi dia siar pada waktu tengah hari. One Piece orang tengok mana? Itu aku tak tahu. One Piece memang orang tengok dekat ni lah kot. Tengok dekat Astro Ceria. Tak. Astro Ceria pun ada juga. Sebab yang pelik One Piece aku rasa kat rancangan TV kita yang biasa, masa tu bukan semua orang mampu untuk ada Astro dekat rumah kan. Ya. So aku selalu pelik, kenapa kat Malaysia ni ramai gila peminat One Piece bila masa kita grow up, tak ada pun tempat untuk tengok. Tengok tu kan. Ya. Mungkin dia orang tengok lambat sikit lah kot, bila dah ada zaman-zaman streaming ni kan. Tapi satu benda yang aku belajar daripada One Piece Astro Ceria lah kan, untuk membuatkan cerita tu boleh masuk ke dalam Astro Ceria, di mana sebenarnya kita sedang lakukan dekat dalam PUBG Mobile juga, untuk orang kata turunkan age rating. Sebab kita kan ada limit 16 tahun baru boleh main tournament dan sebagainya kan. So untuk turunkan benda tu, kita punya streaming pun kita tukar. Dulu kita sebut je kill, tapi sekarang kita sebut elimination dan sebagainya. So untuk Astro Ceria, sebab dia nak promote kepada bawah 12 tahun, jadi beberapa bahasa ditukar dalam episod anime yang kat situ lah. Anda tidak boleh menyebutkan aku akan pukul kau sampai kau meninggal dunia pun tak boleh cakap. Dia kena cakap aku akan mengalahkan kau sehingga kau kehilangan nyawa. Kau hanya boleh cakap kata-kata seperti Doraemon. Itu boleh. Ya, betul. So kena cakap kehilangan nyawa. Elimination point. Ni elimination point. Susah lah guys nak tengok. Dulu kita orang tak boleh cakap semua senang je kan. Sekarang ni elimination point kan. Binatang pun kita tak boleh sebut. Binatang pun kami tak boleh sebut tau guys. Kami sebagai caster ni susah hidup kami. Ya. Banyak ni. Banyak kekangan yang dilakukan. Jadi kita cuba dengan sebaik yang mungkin lah untuk ni kan. Tapi faham lah, ada benda tu memang dibuat secara rules kan. Ada benda yang macam permintaan, ada ibu bapa yang pernah PM aku tepi. Sebab kalau dulu dekat PMCO1 aku ada pantun. Oh, sebab tu kau berhenti? Sebab ibu bapa? sebab ibu bapa cakap boleh tak kurangkan sikit benda tu kan. Sebab dia macam, sebab walaupun aku cuba sembunyikan benda tu, tapi orang dapat tangkap kan. Budak-budak dapat tangkap. Dan aku tak tahulah kalau dia jadikan pantun tu masuk dalam apa, sekolah punya tu kan. Harap dia tak buat lah. So jika anda kata macam, oh caster ni, caster yang daripada game lain ni, diorang ni unik sebab pantun, tak, aku dapat lama dah. Ya, sebenarnya Jay dah buat pantun dekat 5 tahun lepas dah start dah. Cuma dia berhenti atas sebab-sebab tertentu. Ya. Tapi pantun aku berbentuk negatif lah, jadi jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh. Jingle. Itu adalah favourite aku sebenarnya. Jingle adalah warna favourite untuk player ini. Ricardo. Tapi waktu tu guys, kami cerita je lah pengalaman kami kan. Miramar ni memang tak ada fight pun. Betul. Di mana zaman kita orang cast dekat Taichung ni, apa yang kami cakap, orang Tencent tak tahu. Sebab pada waktu tu kita tak ada macam orang yang monitor sangat live stream kita, apa benda kita orang cakap. Betul. Kita orang producer pun nama dia Kevin. Kevin tu bahasa Inggeris pun tak boleh cakap. Dia Mandarin pun dia tak boleh cakap. Mandarin je boleh cakap. Mandarin boleh cakap, ya. So kita orang kena betul-betul cuba. Alah habis peluru pula Yan ni, kuda vector. Mon Yan bertukar pada AK sekarang ni. Tapi di sini ada satu kenderaan dia guna pakai. Alah, dia terlepas peluang. Kami continue lah. So basically dia tak faham apa benda kita orang cakap. Kita orang pun ada kebebasan untuk cakap apa benda kita orang cakap lah. Tapi sekarang ni kalau kita cakap apa-apa, of course, satu lah live stream sekarang ada moderator lagi. Benar. Ada tu, ada ini. And then kalau kita orang silap cakap apa-apa, kalau ada orang klip,
buat subtitle lagi. Kan. So kita orang pun kena terpaksalah ikut. Menjaga tutur kata. Menjaga etika. Menjaga etika, betul. Menjaga etika pekerjaan. Kan. Tapi yang pandai buat benda ni daripada dulu lagi ialah Encik Kuza lah. Kuza dia pandai self-censorship. Ya, seperti basikal dan sebagainya. Basikal, lontong, itu semua dia punya ni tu. Ya. Sebenarnya setiap kali kita orang opening sebenarnya kami tengah maki korang tak perasan ke? Sayang lontong tu kami tengah maki korang tu. Ya. Sebenarnya aku tak bukan. Ya. Saja je. Dulu kita orang sebut so kita orang maintain saja. Tapi kepada waktu ni kita lihatkan Pick Me akan ditekan oleh Boom. Pick Me perlukan mata, Boom tak perlukan mata, tapi Boom saja mahu tunjuk dia orang punya dominance pada ketika ini dan berjaya untuk dapatkan satu malang tidak berbau bagi Pick Me. Yang baiknya untuk Malaysia lah. Benar. Kerana itu akan menyebabkan Pick Me sukar untuk naik markah lebih tinggi. Boleh dikejar oleh Sam9, Kickfam dan juga Todak. Masalahnya berapa banyak daripada tim daripada nombor 9 dan 13 ni boleh naik dalam top 8 untuk game ini. Terlalu dekat lah poin-poin diorang. Ya. Cleon. Cleon. Tiba-tiba aku lupa nama, apa nama host kita masa tu? Siapa? Pepper. Dia yang mulakan Sayang Lontong tu kan sebenarnya kan? Ya, dia. Beliau berjaya untuk memulakan perkara tersebut. Sebenarnya dia buat benda tu dengan Biu-Biu. Ya, dia buat dengan Biu-Biu. Aku pun ingat benda tu sebenarnya dia buat oleh Kuza. Tapi masa sekali tu aku borak dengan Biu-Biu yang cakap sebenarnya bukan Kuza. Aku ingat benda tu. Aku ingat benda tu. Sebab aku betul-betul lupa. Aku betul-betul ingat tu Kuza. Sebab Kuza aja ada lontong. Jadi lontong saja. Lepas tu Biu-Biu buat yang mini love. Ya, dia buat mini love. So aku rasa mungkin dia tanya Biu-Biu lah. Apa tu love dalam ni kan? So mungkin Biu-Biu cakap sayang. So dia tahu dua benda tu je dalam bahasa Melayu. So dia cakap dua tu je. Dia gabungkan. RRQ lawan dengan Yudo O2. Mereka berjumpa di Sunhawk tadi, mereka tewas. Kali ni rematch. Tapi rasanya advantage ada pada RRQ. Yen akan knockdown, ada sedikit cover fire tapi tidak cukup untuk menjatuhkan player-player ni. Dia dari belakang ada. Apa dia dah guna M249 jarak jauh macam gitu? Tembak-tembak saja tapi yalah orang tengah tak ada vest, tak ada apa kan. Helmet pun tak ada rasanya mungkin. Yen akan rasa sakit hati sebab dia terlepas peluang untuk bunuh tadi tu. Kalau dia dapat tu mungkin Araki tidak akan terlalu agresif sebegini. Tembakan action board rifle tapi siapa yang pegang saya nampak kena juga. Danny punya M249 tapi satu bullet je lah kena. Dulu Miramar ni memang kita orang akan benci gila Miramar dululah. Lepas tu rasanya sejak aku rasa tim macam Zeus, tim macam Navi, tim macam ada macam-macam jugalah tim. Walaupun RRQ masih lagi supreme, RRQ Athena sebagai pemegang rekod 27 elimination kan dekat dalam map ni. Tetapi pelanggaran yang boleh buat oleh Zeus, oleh Navi, benda ni buat tiba-tiba Miramar ni sebenarnya adalah lubuk point lah. Banyak kill boleh dapatkan kat situ. Tapi itulah banyak perubahan yang berlaku yang menyebabkan kita orang pun sebenarnya lebih suka certain map daripada certain map. Macam kita orang waktu dulu zaman kita orang mula PUBG Mobile bersama dengan anda, kita orang lebih menyukai Sandhawk. Sekarang kami paling tidak ngam sebenarnya adalah Sandhawk. Selamat dia letak benda tu kat first game kan. So nampak boleh kita lah warm up suara ke apa ke sikit kan. Betul. Sebelum ni kami ada melakukan warm up suara sebelum casting. Cuma sekarang ni kita tak buat sebab kita orang tahu Sandhawk first game kan. Warm up kat situ je lah. Warm up situ je lah. Kalau tak dulu kami warm up macam Academy Fantasia. Ya, kami makan telur secara raw. Ya. Ada piano dekat depan studio. Teng teng. Lagi tinggi sikit. Sekarang tak ada dah. Tak payah. Tak perlu dah. Dah ada Sunhawk. Sebab ada Sunhawk. Red face. Dari sini. Dijaka berbunyi warna merah punya muka. Ya. Tapi hari ni betul-betul semua dia gunakan Excel. Nampak ada peningkatan juga dalam pungutan mata mereka. Sekarang mereka nombor 1. 117 mata. Cuba menarik untuk melihatkan Talon tak lepas ke Sunday teruslah. Ya betul. Dengan bakat dan juga agresif play yang mereka tunjukkan pada minggu-minggu yang lepas. Berarti seterusnya akan berpihak kepada pasukan Todak, Geekfam dan juga Sam9. Semuanya berada di dalam. Semua tak tahu siapa yang akan dapatkan yang seterusnya. Baru stage pertama, stage kedua.
Pick Me. Ini pasukan yang sudah pun kehilangan satu player berlawan dengan RRQ tadi. Di peluang mereka untuk mengekalkan ataupun untuk menambah markah terlalu banyak sudah pun dikurangkan. Tapi Geek akan dilihat. Aizin. Aku tak tahu kenapa tadi aku nampak. Sin main. Punya lama. Sin. Juga daripada Geek kan. Ya. Vax. Geek Fam. Erpeko mendapatkan Kido. M24 jadi pilihan pada ketika ini. Okay. Rocky akan dapatkan Kent yang cuba melanggar ke Geek Fam sebenarnya. Tapi Todak pula yang menjatuhkan dia. Entah daripada mana Todak ini. Tak nampak dalam visual kita pun. Tak nampak dalam map. Dan menurut ada 260 peluru di dalam tangan. Audrey. Tusk akan berdepan dengan boom. Akan dapatkan dia. Tak, dia yang akan ditembak. Dengan sebegitu sakit. Zezia juga akan dijatuhkan. Ini adalah benda yang penting. Semua benda-benda yang kejatuhan yang sedang berlaku ni penting. Roy ni mungkin tak penting sangatlah. Tapi Zezia tadi penting. Boom jatuh penting juga. Pick Me paling penting sekali kalau jatuh dekat sini. Boom. Okay. Boom tak penting. Ya, boom tak penting sangat. 93 dah kan. 103 dapat extra 10 lagi. Ya. Boom. Roy. Erpeko. Malam ni ada plan ke je? Malam ni ada plan? Tidur. Esok ada kerja pagi. Oh, baru nak ajak keluar. Kan ada kerja pagi sangat. Disebab aku punya bos minta beli makan. Alah, Grab je lah. Kucing-kucing aku tak boleh beli order Grab. Kenapa? Apa? Makanan kucing? Makanan kucing aku order kat Grab je. Oh, ada? Ada. Kau boleh beli kat macam, yang kan pet store pun ada dalam ni juga. Tadi dah beli dah. Lepas tu? Tapi tadi beli stok kibbles. Oh. So sekarang kena beli stok untuk pet food pula kan. Right. Okay. Kalau kau betul-betul nak yang spesifik punya brand, iyalah. Tak ada spesifik sangat, tapi ada macam pergi tempat yang paling murah sebab nak beli banyak. Aku selalu silap tau bila aku beli kibbles tu. Soalnya aku akan beli macam 2 paket, 3 paket. 2 kilo tu kan. So aku akan buka satu dan aku teruskan taruh dalam bekas sebab dia automated punya. Ya. And then lagi satu tu selalunya aku akan letak je atas meja makan aku. Nantilah aku letak dalam almari. Aku akan fikir macam gitu. Aku masuk bilik. Keluar bilik, dia tak akan makan yang dah sediakan kat bawah tu. Beg plastik yang tak buka tu. Dia akan musnahkan benda tu. Alah. Dulu macam tu. So aku sangat-sangat hati-hati dengan perkara tersebut. Saya dapat circle, Torak dapat circle, Geek dapat circle. Semua tim Malaysia. 4-4 yang nombor 9, 10, 11, 12 dapat circle. Ada cantik pula tu. Zezia pun ada juga dekat situ, tapi dia akan ada 2 orang saja. Tapi baru ni aku ada tengok satu video kucing. Ya. Dia pun pakai automated yang dispenser juga. Okay. So kucing tu pandai, dia tutup elektrik lepas tu dia pasang balik. Kenapa? Kenapa dia tutup elektrik in the first place? Sebab dia reset balik benda tu. Punya timing. Oh, wow. Pandai bijak untuk mendapatkan makanan. Tapi ialah kucing memang bijak kadang-kadang. Jadi kita harapkan kucing yang berwarna oren di nombor 9 ini pun bijak untuk mendapatkan markah lah. Pandai tak kita pusing balik masuk dalam game? Bijak. Iron Pro. Kali ini akan tunjukkan kepada anda test 3 permainan kita. Trade VIP juga sekarang ni tiba-tiba ramai guna M49. Sebenarnya 2 orang je. Ramai juga kalau 2. Tiga orang. RRQ tadi guna. Right. Lepas tu tadi NKT tu pun guna. Sekarang newbies pun guna. Mungkin sebab unlimited peluru tu lah kot. Yelah. Kita pun ingat itu antara kali pertama. Bukan kali pertama, antara yang paling awal Malaysia mendapatkan chicken yang menggunakan M249 di PMCO. Small boy. Cui, belakang dia ada orang. Sempat tak nampak. Berpatah kembali NKT. Dan NKT sempat untuk menembak Aizen terlebih dahulu. Dalam banyak-banyak. Berlawan dengan Creep VIP, terjumpa dengan dia. Tapi ini semua pasukan yang perlukan markah seperti yang kau katakan tadi lah. Dri dapat satu, Snipes dapat yang kedua. NKT nampaknya Super Sunday punya peluang semakin lama semakin nipis. Dengan number of player mereka pun tinggal 2. Geek akan berjaya membangunkan semula player yang di knockdown. Mereka ada 2 mata penyingkiran pada ketika ini. Ya. Damrud. Aizen sudah pun diselamatkan. NKT bukan lagi ancaman untuk mereka, tetapi satu pasukan lain sudah menembak.
daripada atas. Tapi tak tahu siapa sebenarnya yang lebih atas daripada mereka. Sebab Damrut tu tak nampak daripada angle bawah ni dia boleh tembak oleh mana-mana pasukan PA, Creep VIP ataupun NKT. Stalemate akan berlaku. Jadi maksudnya perlawanan seterusnya akan ditentukan oleh circle pergi ke mana. Point sekarang ini ditunjukkan kepada anda. Stage 3, kita akan masuk stage yang keempat. Sebentar saja lagi. Player Void ni, dia punya muka ni macam adik ex aku je. Tadi aku tengok dia, aku macam membenci pula tengok dia. Tapi dia sudah melakukan perkara yang menjengkelkan lah. Iaitu mereka sudah tidak boleh dikejar masuk ke dalam top 8. Di Geek Fam adakah dapat circle atau pasukan-pasukan yang lain. Tapi stacking di antara semua pasukan nombor 9 ke bawah semuanya dapat. Semua yang kita cakap tadi semua dapat. Geek Fam ada, Sam9 ada, Todak ada, Creep VIP ada juga. Zerzia ada dekat situ dengan 2 orang. Kalau mereka boleh ratakan Zerzia, mungkin pasukan Sam9 boleh aim untuk 84 markah terus. 84 adalah markah dimiliki oleh kedua-dua STX dan juga Zerzia. Campur. Bukit untung dia ni sebenarnya ni. Lepas ni pun ada banyak tuah. Ya. Dapat dia dapatkan chicken dinner pertama kan masa season 4 ni grand final. Oh ya. Jumper. T-Max berkaitan dengan Pick Me. Ya. Void. Inilah game kedua terakhir. Selepas ini kita ada satu lagi permainan untuk dimainkan. Itu yang akan menentukan siapa yang akan bermain esok. 8 akan terkandas. Ya benar. Stage 4. Roy Tusk. Jumper Rudin banyak kenangan di sini. Antara game yang aku ingat, dia mendapatkan nombor 2. Dia duduk dekat atas high ground sekali, tapi pada waktu tu memang Thailand menunjukkan macam mana menggunakan grenade lah. Lawan Gravity pun dia boleh menang. Ya, lawan dengan Mat Toy yang memang pakar melawan Gravity sebenarnya. Pakar IT, pakar ekonomi. Jago isukan. Yap, itu confirm. Jutawan pun mungkin kalau dalam 4. Maxius kenderaan sudah berasap. Tapi mereka masih lagi akan terus pergi ke hadapan. Dan Roy sekarang ini bersedialah menerima kunjungan daripada Void. Bertukar kawasan, weh laju lah budak ni. Alah, Maxius jatuh. Meletup macam tu tapi Tas akan dijatuhkan juga. Maxius mungkin dapat selamatkan nanti. Adakah dia hilang secara kekal? Belum lagi, masih lagi dalam keadaan knockdown. Pick Me nampaknya semakin lama semakin easy untuk mereka rata. Sekarang ni mereka ada 80 mata. Dan mereka baru je jatuh ke tangga yang ke-8 dengan Infinity mendapatkan 2 mata penyingkiran. Mereka 81. Team X pula sekarang ni akan dijatuhkan 1 orang. Lawan dengan Infinity, Damrut akan mencuri kill daripada lobby. Sekarang ni dia lihatkan pergerakan daripada Geek. I think Geek ada peluang yang baik. Dia jaga player dia baik-baik kali ini. Rotation dia pun nampak jauh lebih kemas. Ada good feeling about this. Sama juga untuk kebanyakan pasukan Malaysia dekat sini sebenarnya. Mereka menjaga diri mereka dengan sangat-sangat baik. Untuk Sam9, Geek dan juga Todak. Creep VIP kekurangan 1 player. Tapi untuk Sam9 dan Geek, markah sudah sama sekarang ini. Kalau boleh naik bersama-sama lah mungkin di tempat 1 dan 2. Dan mereka berdua berpeluang untuk memecut STX yang sudah kurang 1 orang dan Zerzia yang sudah kurang 2 orang. Infinity pun bukannya dalam kedudukan yang terlalu baik. Mereka sedang diserang oleh STX sekarang ini. Harapnya rata dua-dua serentak. Benar sekali. Infinity sekarang tinggal 2. STX tinggal. Okay, dan 4 dia balik. Dengan knockdown berjaya diangkat. Logan tidak akan membenarkan Ternike mati begitu sahaja. Revival akan dilakukan tapi grenade tangan akan dibaling. Dilontarkan. Dan kita akan lakukan perlawanan dekat sana sebentar je lagi. Tapi kita akan fokus pada Void dan juga Roy. Void hilang 1. Roy pun hilang 1. So 3 lawan 3. Maxius yang terbunuh. Supernan. Tapi Logan akan membuka terlebih dahulu perlawanan antara mereka dan juga Team X. Satu knockdown. Kita lihatkan dekat sini Logan masih mencari. Ini player lama. Player Thailand yang agak rare boleh cakap bahasa Inggeris. Dan dia bertukar kepada FPP, bertukar kepada DBS. Cuba mendapatkan player tersebut. Berjaya dapat 1 lagi. Tapi belum tamat. Stalwart masih lagi ada 1 lagi orang player. Bantuan datang sekarang ni daripada God Tuni. Dan berjaya untuk dikeluarkan. Logan sebenarnya mendapatkan. Dan ini akan membenarkan sebenarnya pengejaran ke atas Team X.
Yap, Team X dalam risiko yang tinggi mereka tersekat dengan 85 markah. Infinity pun boleh kejar dia. Yap, dah sampai dapat markah yang sama. Oh. Dan Zerzia sekarang ini dengan 84 markah menjadi mimpi ngeri untuk mereka. Begitu juga dengan Pygmy tinggal satu orang. Tapi pada waktu ini kita melihatkan pada Void yang cuba untuk meratakan Roy. Ini adalah tim yang pada waktu ini nampak seperti non-factor dalam pengejaran ini. Melainkan mereka tiba-tiba chicken. Fernan, tembakan dilepaskan awal sedikit di situ. Apa benda tu dia buat? Bapa dia lah Spider-Man. Roy akan dikeluarkan. Razor akan ditopkan oleh... Alah malang. Sekali lagi, banyak kill Sam9 hari ni. Banyak kena curi. Oh, ya. Knockdown banyak dia orang dapat. Betul. Kali ini mereka tidak ada circle. Cuma di hadapan mereka adalah tim yang kekurangan player. Seperti Jumper, tinggal satu orang. Dan juga Zerzia yang tinggal 2. Kemasukan mereka juga akan dilihatkan oleh RRQ. 2 grenade tangan akan dimasak oleh Kenny, Brian. Ditunjukkan kepada anda sekarang. Dalam kawasan smoke. Akan mengambil sedikit barangan daripada kotak Razor. Tarniki akan dijatuhkan oleh Damroot, Gig. Semua benda yang kita mahu berlaku untuk mereka tengah berlaku pada ketika ini. Mendapatkan knockdown, mendapatkan mata penyingkiran, mendapatkan circle. Godtuni akan mendapatkan NKT. NKT tinggal 1. JOT baru jadi bunuh oleh Godtuni dan Infinity akan memintas. STX. Yo. Nombor 5 sekarang untuk Infinity. Tapi One Zeta dapat 1. Kenny berjaya mendapatkan 1 mata penyingkiran sekarang ni. Euro Auto akan dikeluarkan tangga ke-13 tiada mata penyingkiran kali ini. Sam9 juga sudah pun masuk ke dalam circle keempat-empatnya. Tapi tembakan dilepaskan oleh Tam ke atas Dab. Berjaya dapat 1 knockdown tapi boleh diselamatkan. Tiada masalah sebab tak rasa Todak nak bergerak daripada kawasan yang mereka pegang pada ketika ini. Yang menjadi masalah mungkin dekat sebelah kanan mereka. Sebelah kiri mereka minta maaf iaitu pasukan RRQ sebab nampak macam ada sudut yang mereka boleh menembak. Alah, hai M24 dia ni asyik kena. Ya, betul lah. Memang RRQ lah yang akan mengambil peluang tersebut sebab niat sitting duck M24 dia memang kena lah sebab member tu memang dah jatuh kan. Apa boleh buat. Dan Sam9 kurang 1 daripada player mereka. Tapi macam kau cakap tadi, circle dah sampai. Alamak, dia dapat 1 lagi knockdown. Brian pun knock. Oh ya, Shopper ada dekat belakang sana. Well, circle akan menentukan. Tak, sekarang ni sebab Todak dalam permainan nampak macam mereka ada game yang agak okey. Gig pun dalam permainan nampak game dia macam okey. PA kemasukan pun nampak okey. Kalau 3 tim Malaysia ni perform tapi Sam9 tak dapat mata yang cukup kan. Next round untuk Sam9 masuk dalam top 8 tu wajib menang. Dia akan jadi terlalu sukar lah. Dia wajib menang punya situation tau je. Ya, betul. Sebab Gig, Todak, PA, Crit pun kenaikan mereka nampak macam okey. So Sam9 kena ada mata yang agak signifikan. Mungkin dalam 5 mata. Ya. Tapi kalau untuk aku lah kan, buat waktu inilah, kalau Sam9 adalah pasukan yang tak dapat masuk dan Gig dapat masuk, Todak dapat masuk, masih lagi situasi yang di mana sekurang-kurangnya kita ada potensi untuk nampak 3 tim dekat dalam grand finals lah. Aku tak setuju dengan benda tu. Ya. Sebab kita selalu cakapkan pasal tim yang nak bersedia untuk masuk grand final. Ya, betul. Kalau dia tak lepas kan, aku cuma takut benda tu akan efek dia punya mentality, betul. Sebab dia memang kuat dekat Sunday. Benda tu memang dah proven. Kalau dia boleh pergi esok Sunday, point reset belajar daripada kosong. Kalau dia ada satu hari yang lagi cantik daripada minggu lepas, dia ready untuk angkat piala. So kita boleh cakap ada 2 tim Malaysia yang ready untuk angkat piala, Yal dan juga Sam9. Betul. Tapi Sam9 buat waktu ini akan ditekan bertubi-tubi, meninggalkan 1 saja player mereka dengan Yuhai pun dijatuhkan. Sam9 tinggal 1 saja player yang kurang pasti siapa. Nampak sekejap dekat situ Kenny. Kenny last man. Okay, Kenny last man boleh. Sebab tadi dekat Sunhawk pun dia perform. Ya, dia perform. So okay untuk Kenny ada dekat sini dengan 1 orang. Tapi dia belum lagi dapat markah daripada placement point. Walaupun potensi untuk pasukan daripada Todak dan Geek Fam mendapatkan winner-winner chicken dinner lebih tinggi berbanding dengan pasukan-pasukan Malaysia lain. Malang sekali talent. Nampak saja muka Kenny tu kat mana. 2 mata untuk mereka pada ketika ini. So ada 79. Yo, Pygmy tu punya lama ada 1 orang. Tak ada orang nak pukul dia ke? 1 markah dia dah dapat. Tiba-tiba kena kejar balik. Sebab kalau tak tadi Geek Fam dah memang dia keluar sekarang pun, sepatutnya dia boleh potong Pygmy.
kalau pick me tertusun tadi kan. Tapi dia tak tusun. Dia tak tertusun. So, ya markah sama. Kalau keluar. Malah pick me akan dapat satu extra sebab dia pun dalam top 8 juga. Itulah kadang-kadang permintaan kita ni tak dikabulkan. Tapi kali ini RRQ 8 mata penyingkiran. Mereka akan mengejar Talon untuk nombor 1 untuk hari ini. Asa 5K Rio. Sekarang dengan 8 mata penyingkiran dalam tangan. Todak dan juga Gig dan juga PA masih lagi lengkap dengan keempat-empat player mereka. Snipe mendapatkan tembakan jarak jauh. Kena pada satu, Adam. Di tangan ada M16. Dan juga satu UMP. Pahang Esport Association. Peluang untuk mereka juga terbuka luas. Kalau Chicken Dinner kat sini 20 mata, mereka akan ada 81. Ya. Dan next round akan menentukan banyak tim punya fate. Siapa yang akan bermain di Super Sunday. Aku satu benda jangan nak cakap pasal PA ni. Sebab ini mungkin adalah hari terakhir mereka bermain kan. Aku nak mengatakan syabas lah. Sebab daripada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, aku rasa diorang ada growth yang sangat-sangat tinggi. Sampai ke minggu ketiga ini kita menampak mereka sentiasa berada dalam top 8 ini. Selalu berada dekat urusan pertama. Masa minggu pertama tu nampak sangatlah adalah tim yang memang nama mereka pun adalah akademi. Mereka sedang belajar. Dan pembelajaran mereka itu mereka berjaya hadamkan. Ya, benar sekali. Dan of course kenaikan itu bukannya kenaikan yang biasa. Kenaikan minggu pertama lebih kepada placement point. Wih, depan kau ada orang. Oh, tak nampak. Ada orang? Ada orang depan dia. Mr. Joe tu lagi. Dia duduk dalam semak. Dia sebelah je lalu tadi. Dia memang suka bersatu dengan alam. Tapi bagi PA, sekarang ni mata banyak mereka dapatkan dalam markah daripada penyingkiran. So itu adalah growth yang lebih penting. Kerana sekarang meta adalah untuk mendapatkan mata penyingkiran kan. Ya, betul. So dah pun ada peningkatan dalam pembelajaran dan juga adaptasi dalam permainan kita. Mungkin minggu depan, season depan akan menjadi season lebih baik. Tapi sudah pun dikeluarkan pick me. Satu mata saja untuk mereka. So Gig akan mula untuk naik ke atas. RRQ akan dijatuhkan oleh Tam. Tam player berkualiti tinggi daripada Johor. Memang sangat-sangat hebat player ini. Api-api di baling, Cleon terbakar. Oi. Banyaknya api-api. RRQ macam sudah mau rata. No mercy. Grenade tangan akan dimasak pada ketika ini. Cleon terbakar dekat sini. Terus akan dibangunkan di kawasan yang lain. Tam tengah masak grenade. Balingkan yang nampak cantik. Tutupan berlaku. Kuisan damage. Dia ambil. Tam memang berkualiti lah engkau Tam. Tam dapat satu. Tembakan yang lepaskan serambang di kawasan luar. Ada satu orang cuba untuk di-revive. Kenderaan cuba untuk diletupkan. Menyebabkan player daripada RRQ itu sedikit takut. Dia keluarkan Micro Uzi. DBS. AKM, Tam mencari target, berpusing masuk ke dalam zona biru. RRQ mungkin akan terkeluar sebentar saja lagi. Dan ia akan dikeluarkan oleh Tam. Mantap, 6 mata penyingkiran. 2 orang dalam keadaan knockdown. Tapi satu akan terbunuh. Tembakan jarak jauh. Macam biasa daripada siapa? Kalau bukan Misery. Ya, Misery. Tam masuk dulu dalam rumah. Tolong dan Todak tinggal 3 player yang masih diguna pakai. PA akan menjatuhkan Snipes. PA ada 4 orang, 3 pasukan Malaysia sekarang ni. Peluang untuk Malaysia mendapatkan win Chicken Dinner betul-betul terbuka. Tapi semua tim perlukan markah untuk masuk ke Super Sunday. Masalahnya siapa yang dapat yang paling banyak? Itu yang penting sekarang ini. Talon ni saja tak perlu kisah pasal apa benda pun. Ya, betul. Tapi masalahnya dia yang sekarang ni tengah menembak rata-rata daripada Geek. Misery ni, senapang ni perlu diharamkan. Dia punya mini ni sungguh menjengkelkan. Betul. Tapi malang untuk Gig. Dia dilihat oleh Kido. Dengan sama juga benda yang menghantui Gig Fam. Mini 14 sekarang ini daripada Kido pula. Tadi daripada Misery. Tetapi Gig Fam nampak macam dapat untuk memanjangkan hayat mereka. Tadi nampak macam kena pegang dengan Blue Zone. Rupanya tidak, mereka masih di dalam. Dan sekarang ini rotation akan dilakukan dengan satu kenderaan Geek Fam. Mereka masih lengkap dengan 4 orang player. Cuma satu player sedikit rendah. Todak tinggal 3. PA sekarang ini lengkap dengan keempat-empat. Tapi Todak akan menyerang pada ketika ini. Tapi letupan berlaku. Ada orang join party juga. Dan sekarang ini Todak akan dikeluarkan. Talon masuk campur sebentar tadi. Memberikan opening kepada PA. Untuk mengeluarkan Todak di tempat yang keempat. 2 tim Malaysia, 1 tim daripada Indonesia. Lynx menembak Damrud, tapi Damrud sempat ke depan terlebih dahulu. Kenderaan-kenderaan letupan itu semua akan jadi satu bunker untuk beliau. Gede tangan sekarang ni akan dimasak, paling akan dilakukan Damrud tersasar jauh. Gig menghantar 2 lagi player ke dalam tengah circle. Mereka akan kawal tengah circle, mungkin mereka nak PA lawan dengan Talon terlebih dahulu.
Dan kemudian Geek boleh jadi hero. Ya, memang betul. Tapi Damroot betul-betul berani untuk pergi ke depan. Dia nak settlekan benda sendiri. Tapi mungkin juga dia dapat kotak dekat depan situ. Menyebabkan mereka inginkan kelekapan-kelekapan ini. Tapi talent betul-betul, peluru banyak, utility banyak. PA akan berlawan dengan Geek Fan terlebih dahulu. Sebab itu yang paling dekat pun. Alahai, oh sakitnya Kido. Kido baling belah sana Kido. Biar kita top 2. Aizen. Skarl tiba-tiba senyap sedikit. Stage ke-9. Tiada lagi ada circle selepas ini. PEA ada peluang untuk chicken dinner. Yap. Letupan akan berlaku. PEA belum chicken dinner kan? Ya, belum pernah chicken dinner. Ini akan menjadi chicken dinner mereka yang pertama. Basically semua tim Malaysia ada chicken kalau dia berang berjaya. Yap, dan mereka graduate daripada akademi ini. Akademi PMSL memang college tempat pembelajaran yang terbaik. Mereka perlukan winner-winner chicken dinner ini untuk menjadi satu player PMSL yang lengkap. Mahasiswa-mahasiswi. Snipe akan jatuh pada zona biru. Nampak tak? Snipe selalu jatuh pada zona biru, selalu cakap kan? Ya, memang. Dia sebab dia main paling belakang. Ya. Sentiasa menjadi tulang belakang bagi tim beliau. Tapi kerja sudah pun dibawa oleh Snipe. Sekarang Damroot dah rakan-rakan. Kena carry game ini ke hadapan. Satu akan jatuh untuk Geek, satu akan jatuh untuk Talon. Ini adalah peluang untuk PA masuk campur. Revival akan dilakukan oleh kedua-duanya. Barangan-barangan utility, grenade-grenade tangan langsung tidak dapat dilihatkan pada ketika ini. Satu player dapat PA hampir di knockdown. Tapi tembakan lepaskan. Blaze dapat satu. Dan sekarang ini peluang bagi PA untuk meratakan Talon. Tapi Misery, dia ada Groza. Tembakan lepaskan tidak mengenai sasaran. Tapi grenade tangan sekarang ini Damroot dan dijatuhkan oleh Kido. Dan sekarang kita lihatkan Aizen meluahkan DBS. Dia juga akan dijatuhkan dekat sini. Peluang bagi Pahang Esports Association. Winner. Chicken dinner yang pertama. Dan tentunya sokongan akan diberikan PEA. Syabas, mereka telah graduate. Telah pun berjaya untuk menjadi pemenang Chicken Dinner buat kali pertamanya. PEA SME Barus. Dan bukan saja mereka, ini bukan saja orang kata ni Chicken Dinner sagu hati. Bukan. Sebab dengan ini mereka boleh masuk Super Sunday. Benar. Satu lagi calon. Satu lagi calon untuk masuk Super Sunday. Aku tak tahu berapa banyak elimination yang dia dapatkan. Sebab tadi sebelum dia lawan dengan kedua-dua Geek dan juga Talent, mereka ada 2 saja. So kalau dia boleh dapat 6 mungkin adalah dalam 18 mata total kan. Oh, hari ini mereka bermain yang sangat cemerlang. So dari 2, 5, 8 mata penyingkiran. Chicken Dinner 18 mata. 18 ya. Round sebelum ni dia dapat 10. So dia ada 28 mata. Round sebelum tu dia dapat 5 ke 6. Let's say dia dapat 6 lah 28 campur 6, 36. Kalau dia orang dapat markah yang sama ni, lupakan Miramar. Let's say next Miramar tu lah dia dapat mata langsung So dia ada 36 mata kan. Kalau dapat 36 mata ni esok masa Sunday. Dan kalau Geek nombor 16 pada waktu itu, dia potong Geek. Oh kan. Geek ada 33. Ya, betul. So dia akan main untuk Malaysia kalau dia berjaya buat benda itu. Oh ya, benar. Satu benda yang itu memang orang kata Rex to Riches punya story. Ataupun Cinderella story lah, yang memang kalau PA berjaya menjadi calon atau wakil Malaysia yang ketiga, yang memang plot twist datang pada minggu yang terakhir. Kido dekat sini kita boleh nampakkan kualiti dia dengan 9% headshot, 616 damage, 20% team contribution, boleh dikatakan agak seimbang untuk semua. Kalau sedemikian memang diorang pun masuk ke dalam last circle tu dengan 4 orang. PEA SME Barus first time winner Chicken Dinner. Mereka akan dapat markah paling tinggi juga pada ketika ini. Diikuti oleh Talon yang langsung tak ada apa-apa stake di sini. Diikuti oleh Geek yang of course ada stake dan RRQ juga. Talon RRQ. Tak ada stake apa. Ya.